A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Dai Aiman pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, kekal di rumah. Alhamdulillah, baru lepas solat subuh, baru lepas baca Quran, dapat Yasin bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita nak teruskan pengajian kita dalam topik pengajian hadis, iaitu hadis 40 Imam An-Nawawi, berkaitan dengan topik amal dengan niat. Bukan semata-mata kita melakukan amal, namun persoalannya adalah bagaimana dengan niat kita. Adakah ianya kerana manusia atau kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda tuan guru kita, ayahanda kita, Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, walafiat, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Ustaz, Alhamdulillah, para penonton kita ni tak sabar nak bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Amin. Dan niatnya pada hari ini memang betul-betul kita sungguh-sungguh nak menuntut ilmu bersama dengan Al-Fadil Ustaz pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Allah permudahkan insya-Allah. Allah permudahkan insya-Allah. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Yang ingin bersama dengan Al-Fadil Ustaz boleh call kita di talian 1800881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tapi Ustaz kata tadi jangan tanya susah-susah tau. Ustaz kata. Okey. Baik, para penonton sekalian, hari ini topik kita cukup penting dan cukup utama. Sebab itulah hadis ini diletakkan di tangga yang pertama Ustaz ya. Baik, bagi kita nak mendengar apakah dia kupasan topik kita pada hari ini, kita nak mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk memberikan mukadimah tentang topik pengajian kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar rakan taulan, sahabat handai yang bersama dengan kita pada pagi ini, dan tidak dilupa untuk meraihkan ananda saya Ustaz Dai Aiman yang bersama mengendalikan program yang cantik pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, fokus kita pada pagi ini tentang satu hadis yang menjadi tonggak dalam kita beragama dan kita beramal, beribadat. Dan satu hadis yang begitu penting untuk dihayati, dicermati, diamati dan dikaji, supaya apapun amalan kita, amalan yang benar-benar menatijahkan pahala, rahmat, redha Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadis ini tuan-tuan merupakan hadis pertama daripada hadis 40 yang telah dikarang oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaihi, ataupun al-hadis al-arba'in nawawiyah, di mana hadis ini berbunyi. Saya nak bacakan nasnya supaya kita nampak nas ini sebagai alat kepada asas perbincangan kita. Hadis daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yamkihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddithin, iaitu Muslim dan Al-Bukhari rahmatullahi alaihima. Hadis ini secara umat bermakna bahawa Nabi bersabda bahawa setiap amalan itu bermula dengan niat. Niat. Dan setiap perkara itu terhenti di atas apa yang diniatkan oleh seseorang. Likulli imri'in ma nawa. Siapa berhijrah kerana Allah Rasulnya, hijrahnya kerana Allah Rasulnya. Niatkan Allah, dapat hijrah kepada Allah Rasulnya. Siapa hijrah ke dunia yang dia ingin capai, atau perempuan ingin dinikahinya, itulah matlamat dia, dapat apa dia nak capai. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya nak lontarkan di awal muqaddimah bahawa hadis ini hadis yang tinggi martabatnya. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu termasuk para a'immatu yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal,
Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Malik menyatakan bahawa hadis ini merupakan letaknya sepertiga daripada Islam kita. Sepertiga. 2/3 lagi tentang halal haram dan akhlak. Jadi hadis ini hadis yang 1/3 pada agama. Jadi ini menunjukkan suatu ketinggian dalam kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya halal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu tonggak pertama kedua juga. Kenapa? Kerana halal haram ini penting dijagai dan penting difahami dalam konteks kita punya kehidupan, harta, makan, minum, kena jaga. Yang ketiga ialah tentang akhlak. Sebab Nabi bersabda hadis yang lain disebut kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Cara orang Islam hidup ni, kata Nabi, yang terbaik ialah dia tinggalkan apa yang tak ada faedah baginya. Jadi akhlak. Kita tak bincang akhlak, dah halal haram tak bincang. Kita nak bincang tentang tonggak yang penting, kata Imam Syafi'i, ialah niat baik. Dalam hal ini, apa yang penting kita kena faham bahawa niat adalah sebab pertama yang menunjukkan kita nak beramal. Sebab kalau niat tidak ada, maka amal kita mungkin tak sempurna, tak lengkap. Jadi kita nak beramal, niat adalah sebagai muqaddimah, sebagai permula. Sebab itu para ulama menegaskan niat itu dengan makna apa? Qasdu syai'i wal azmu ala adaihi wa fi'lihi. Kita ada satu matlamat untuk buat satu perkara dalam kerangka untuk menyempurnakan amal kita. Jadi kita ada sesuatu dinamakan sebagai kemahuan. Sebab itu niat ini disebut sebagai, bahasanya di iman ialah al-qasdu wal iradah. Niat adalah kita punya qasad dan kita punya kehendak hati. Itu niat kita. Contohnya, kita nak solat contohnya. Kita ada qasad itu, kita nak solat. Dan solat pula solat tertentu. Bukan solat duha, namanya solat contohnya, solat subuh contohnya. Bukan solat yang solat asar contohnya. Jadi, bila masuk tentang bahasa ini, dia merupakan al-qasdu wal iradah. Niat itu adalah tujuan hati dan kehendak hati kita untuk melaksanakannya. Adapun dalam konteks secara syar'inya, kita boleh sebut dalam bahasa mudahnya lah, bahawa ulama kita telah meletakkan niat itu secara maksud, secara syar'i lah, niat yang tergerak ke arah satu pekerjaan untuk mencari keridaan Allah Azza wa Jalla. Saya nak nukil kepada tuan-tuan di awal muqaddimah, sebab kita nak tim panggilan kemudian ini. Sebab banyak soalan masuk saya rasa. Betul, Ustaz. Kita nak muqaddimahkan awal, kita jelas kepada kita bahawa para ulama kita ada beberapa pandangan tentang niat ini. Ikut Hambali pun ada pandangan, Nawawi pun ada pandangan, tetapi pandangan yang tidak jauh bezanya. Bagi mereka, yang penting ni adalah satu kemahuan, kehendak hati untuk beramal. Contoh kita ambil. Saya rasa satu contoh yang paling menarik kepada saya ialah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab dia kata apa? Niat syarak kata ialah hiya azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ila Allah Ta'ala. Mana suatu keazaman hati untuk beribadat, beramal kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah. Batu iman yang mula tadi kan. Kalau amal kita kerana orang, habislah. Tapi kita amal kita niat kerana Allah Azza wa Jalla. Apa saja. Hatta kita bukan setakat bercakap tentang soal sembahyang, puasa. Kita nak buang sampah pun di jalanan. Sampah duri yang tajam. Kita tahu kalau duri orang pijak, luka. Anak kecil pijak, luka. Orang tua ada penyakit, lagilah berat. Lambat sembuh luka-luka ni. Kita buang duri di atas jalan. Sebab apa? Niat kita kerana Allah Azza wa Jalla. Supaya orang tak cedera kerana duri ni. Itu satu amal yang baik. Daripada kita hanya buang semata-mata buang. Kenapa buang? Duri tajam. Sekatulah kan. Tapi kalau kita niat untuk selamat nyawa orang. Kerana Allah Azza wa Jalla. Amal kita tadi ada di sana harga nilai pada Allah Azza wa Jalla. Besar pahala tu. Berbeza dengan kita buang duri, tak ada masalah apa. Semata-mata kerana buang duri, mungkin satu dapat mulia, tapi pahalanya belum tentu. Sebab tidak ada matlamat kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi, kesimpulan awal saya ialah, niat ni tuan-tuan kita letak dalam bahasa mudah ialah pakaian kita lah. An-niyatu libasu nahnu, pakaian kita. Libasuna nahnu, pakaian kita. Sebab itulah kata Nabi, innamal a'malu bin niyati, setiap amalan bermula dengan niat. Jadi isu niat ni isu yang besar, dan isu walaupun tidaklah qat'i syar'i,
dengan maksud wajib, tapi ia merupakan satu cara untuk melengkapkan kita punya nilai peribadatan kepada Allahu Azza wa Jalla. Wallahu a'lam, itulah sekadar Masya-Allah. mukadimah awal ya daripada topik kita pada pagi ini, iaitu amal dengan Tak buat lagi Ustaz. niat. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Maknanya kita tak buat kerja lagi. Kita baru niat ni. Okey, Itu pun Ustaz dah sebutkan tadi 1/3 daripada agama kita Ustaz Ya. Maknanya pentingnya niat ni sebelum kita buat apa-apa pekerjaan, sebab itulah yang akan menyuntik Ustaz segala amal ibadah kita ni akan jadi lagi dekat dengan Allah Akan Subhanahu Wa menambah Taala. nilai. Menambah nilai. Bahasa Jawa kata value added. Oh, value added. itu Okey, baik Ustaz. Sahabat kita ni, dia nak tambah lagi value added dia dengan dia bertanyakan satu soalan di Facebook kita bersama dengan sahabat kita, Hana Wancik. Antara amal dan niat, yang manakah yang perlu didahulukan atau perlu seiring supaya dapat menggapai matlamat awal sesuatu perbuatan? Yang kedua, mengapakah suatu perbuatan itu perlu ada nawaitu atau niat sebelum melakukan suatu perkara? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Persilakan Ustaz. Okey, Hana Wancik orang pertama mukadimahkan kita punya persoalan pada pagi ni. Antara amal dan niat, manakah yang perlu didahulukan atau perlu seiring? Baik. Kita sebutkan tadi dalam kerangka agama, cara kata agama ni tentang persoalan kita punya beramal beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, maka pastilah niat itu perlu didahulukan. Sebab tu kata para ulama dalam bicara mereka bahawa niat ini sesuatu yang berlaku di awal mukaddimah amalan kita. Niat itu memang di awal mukaddimah amalan kita. So kalau kita faham tentang nilai niat itu, kita tak akan ketepikan ke belakang. Betul. Mesti didulukan. Aku nak solat, niat mesti diawalkan. Barulah kita nampak solat itu ke arah situ, ke arah matlamat kita nak capai. Zuhur seumpama sebagai contoh. Kemudian yang keduanya ialah mengapa suatu perbuatan perlu ada nawaitu, niat sebelum kita, supaya amal kita amal yang bersifat taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, kita kena tengok dalam kacamata agama ya. Sebab ini pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi dalam beberapa tulisan beliau, termasuklah dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Imam Suyuti berkata bahawa niat itu ialah ibaratun an imbi'athil qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan min jalbi nafin aw da'fu dharrin halan aw ma'alan. Ini pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya, kitab masyhur ni, Al-Ashbah wan Nadhair, kitab yang masyhur sangat-sangat. Jadi kata Imam Suyuti, niat itu satu ibarat yang lahir daripada hati kita untuk kita mendapat apa yang terbaik dalam kita beramal. Dalam hidup ni tuan-tuan, apa neraca yang paling utama sekali kita beramal? Kita nak redha Allah Azza wa Jalla. Hatta kalaupun amal itu bukan amal yang sifatnya wajib pun. Solat, zakat, haji, wajib kan? Hatta amal sunat. Contoh kita makan minum. Makan bukan wajib. Tapi keperluan, jangan pula tak wajib, tak makan sebab tak wajib. Itu masalah besar, tak makan masalah. Tak subur kita punya kehidupan, tak sihat kita. Amal seperti makan, amal sunat. Silalah, tak ada masalah. Tapi bila kita niat makan kerana Allah. Kerana nak kenyang lah. Kerana Allah lah, jangan silap. Kerana nak kenyang, Ustaz. Kerana nak Allah, kepada Allah kan. Okey. Kita makan memang nak kenyang, tapi kerana Allah untuk mudahkan ibadah. Betul. Dah kenyang, senang nak baca Quran. Tapi kalau kenyang sangat, mengantuk Gantuk. pula. Jadi, maksud kita adalah kita niat. Kita makan kerana untuk sempurnakan ibadat. Mudah nak solat, mudah baca Quran, segar, bugar tubuh, senang nak ke masjid. Jadi, nawaitu kita pada masa itu, nawaitu yang ada makna yang tersirat. Betul disebutkan di awal tadi, kata para ulama kita ialah, niat itu ialah, dari sudut bahasa ialah, kita punya qasad. Tujuan hati dan iradah kehendak hati kita. Hari kita akan bincang tentang niat dengan keikhlasan pula. Dia ada hubungan tu. Niat dengan ikhlas, dia ada hubungan. Wallahu alam, setakat itulah jawapan saya kepada Hana Wancik, insyaAllah. Okey, baik Ustaz. Jadi inilah pentingnya kita memulakan perbuatan kita dengan niat. Dah niat ke belum tu? Kalau belum niat, niat kita semata-mata kerana Allah SWT. Baik, para penonton, selepas ini kita nak tahu juga apakah dia kisah di sebalik hadis ini. Kalau anda semua nak tahu, selepas ini kita kembali semula dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia dalam program kita pada hari ini bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad. Okey Ustaz, mungkin para penonton dan saya sendiri Ustaz nak tahu apa sebenarnya kisah di sebalik hadis yang panjang ini Ustaz. Mungkin ada cerita yang menarik Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua. Betul, Ustaz Da'iman. Kita bila datangnya hadis macam ini, bahkan hadis pertama daripada Al-Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi letak hadis pertama lagi. Sebelum hadis yang lain, hadis pertama. Umumnya kalau kita tengok dalam bicara para ulama tentang syuh hadis ini, antaranya pandangan yang dibawakan Imam As-Suyuti sendiri menyatakan bahawa titik utama hadislah suatu titik yang menyatakan tentang soal hati. Sebab niat ni dalam hati. Niat ini, suatu niat dalam Islam ni, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu dalam hati. Kita sebut secara lafaz, itu lafaz niat. Bila niat dalam hati, orang tak tahu. Dalam hadis tentang hijrah Nabi ke Madinah ini, cabaran utama ialah ada sahabat Nabi hijrah kerana Allah SWT. Sanggup tinggal anak isteri, tinggal kampung halaman, tinggal perniagaan. Kerana Allah dan Nabi. Maksudnya lah, aku tinggalkan semua di Mekah, walaupun kekayaan macam mana besar, kerana Allah dan Nabi. Itu golongan yang paling selamat. Lillahi wa li rasulih. Sayang Allah, cinta Nabi. Pergi. Tetapi di kalangan orang ramai, ada orang yang mungkin teruji. Salah seorang sahabat ini dinamakan Muhajir Ummu Qais. Dinamakan begitu. Sebab saya tak dapat nak pastikan siapa sahabat ini, siapa nama, tak disebut. Dia diuji. Dia pergi tak pergi itu, dia rasa macam hati, pergi tak pergi, pergi tak pergi. Hijrah ni. Dia timbul rasa hatinya tak tenang kan, pergi tak pergi. Tiba-tiba dia tahu dalam rombongan ke pergi ni ada seorang perempuan nama Ummu Qais. Dia pula cinta nak kahwin kawan ni. Maknanya rasa nak kepada kawan tu lah. Kawan bagi syarat. Kalau kau nak kahwin kau boleh hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah. Dengar macam tu, apa lagi? Dia kata hijrah lah. Hijrah lah. Maknanya dia nak pergi hijrah ke apa? Nak kahwin, bukan kan Nabi. Dia hijrah dan dia berhijrah. Akhirnya bila sampai di Madinah, memang perempuan tadi bagi syarat, kalau kau berhijrah boleh nikah aku. Jadi selamatlah dia. Dapatlah kahwin. Dinamakan Muhajir Ummu Qais. Sahabat kenal sebagai Muhajir Ummu Qais, orang hijrah kerana nak berkahwin. Saya tak naklah bawa cerita yang panjang, nak cerita tentang konsep cerita apa dia tuan-tuan, menunjuk kepada kita bahawa ada manusia niatnya khalisan liwajhillah, sayang Allah, cinta Nabi, selesai masalah. Mereka diangkat darjah oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang, padahalnya hijrah tu patutkan Nabi dan Rasul. Nabi dan Allah Azza wa Jalla, tapi kerana kahwin. Maka dia punya fokus. Berjalan dia, kahwin. Berjalan, kahwin. Soalan macam itulah. Dia musafir tu, kahwin. Agak zikir macam itulah. Kahwin, nikah. Mesti dapat. Dapat sungguh. Jadi, niatnya bukan kerana Allah dan Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia hijrahkan kahwin, dapatlah. Jadi rumusannya Da'iman, cerita ini adalah nak cerita tentang soal niat kena perbetulkan. Patutlah kita hidup beragama ni tuan-tuan. Saya mengambil pendekatan yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Ada satu kata-kata beliau menarik. Dia kata dia kata apa? Dia kata kalau kita cakap tentang persoalan niat ini, dia kata bila kita ada qasdu ta'ati wa taqarrub ila ta'ala wa taqarrub, kita ada maksud taat dan patuh pada Allah, dekat pada Allah, semua amal kita jadi mulia. Hijrah pun mulia, kahwin pun jadi mulia. Kahwin satu perkara, tetapi kerana Allah Nabi,
dapat kahwin kemudiannya. Tapi laki tadi mungkin kerana semangat nak kahwin tebal, mengatasi soal dia dengan agama, dia dapat. Cuma para ulama taklah hukum dia tu berdosa. Ada kalau ulama yang kata laki-laki itu dapat pahala juga, tapi pahala yang tak sama dengan pahala orang lain. Sebab dia hijrah sama Nabi juga, tapi pahala yang tidak sama, dia dapat sekadar berkahwin. Itulah matlamatnya. Wallahu a'lam. Itu cerita secara umum lah. Nak detail kena buka kitab lah. Ya? Iyalah Ustaz. Kan? Maknanya bila kita nak melakukan sesuatu tu biarlah kerana Allah SWT. Dan mudah-mudahan Ustaz, mungkin awalnya untuk wanita, tapi akhirnya Ustaz mungkin disebabkan seronoknya buat kerja agama ni, berubah hatinya untuk berhijrah kerana Allah dan Rasul. Ya, betul saya. begitulah. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook Ustaz bersama dengan Jai Jai. Apa perbezaannya seorang yang lakukan suatu kerja tanpa niat lillahi ta'ala dengan orang yang selalu niat lillahi ta'ala sebelum memulakan suatu tugas? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Ada beza ke Ustaz? Orang yang niat lillahi ta'ala dengan orang yang tak ada niat ni. Apa beza Ustaz? Baik. Jai. Laki perempuan Jai ni. Laki Ustaz insyaAllah. Tak apalah. Apapun ceritanya, orangnya Jai. Baik. Jai ya, bila bercakap tentang apa beza di antara orang yang berniat lillahi ta'ala dengan tanpa niat lillahi ta'ala. Dia jawapan paling mudah, simple begini saja. Ada titik beza. Ya? Sebab kita bercakap tentang amalan lillahi ta'ala. Bila sebut lillahi ta'ala, mana kita qasad, kita untuk kerana Allah. Aku derma RM1 tabung Mak Tafiz Bukit Badung contohnya kerana Allah Ta'ala. Maksudnya daripada amal tadi kita nampak kita nak al-qasdu kerana Allah, al-thawab, ar-ridha min Allah Ta'ala, matlamat. Berbanding kita derma saja. Derma siapa? Orang derma, aku derma lah. Contohnya orang derma, aku derma lah sebab ikut orang. Ketika itu dia buat amal derma bukan kerana niat, kerana Allah, kerana ikut orang. Jadi pastilah keduanya tidak sama taraf kedudukannya. Lillahi ta'ala ad-darajahnya, tapi kerana orang, tidak kerana Allah, maka dia tidak ada. Apalagi dia derma pula kerana riak pula ada. Orang derma, aku derma. Orang derma RM1, aku mesti 10. Buka pula tu duit kan. Dia derma tapi riak. Lagilah amalnya gugur pahala by cash. Langsung tak ada pahala. So apa? Ada unsur riak seperti itu pula. Jadi kalau tak ada niat yang baik kepada Allah, amal kita, contoh saya ambillah tuan-tuan ya. Dalam agama ni, saya ambil contoh yang mudah. Katalah kita duduk di masjid. Duduk di masjid ni dia beza. Ada orang duduk kerana iktikaf. Masuk masjid walaupun dalam tempoh antara Zuhur Asar dalam 2 jam. Masuk masjid, tapi ni apa? Iktikaf. Kerana Allah Azza wa Jalla. Dapat pahala. Kalau dia duduk, dia relax. Dia bukan baca Quran, apa duduk saja. Dia kalau baca Quran lagi lah. Ada orang masuk masjid saja, tapi masjid apa? Masuk masjid buat apa? Kerana nak rehat. Sejuk. Kerana masjid pula ada aircon ya. Pukul 3 pasal aircon juga. Masuk masjid, tapi kena berehat saja. Langsung tak niat iktikaf. Dia masuk masjid, tak ada pahala apa. Dapat aircon lah, sejuk. Yang tu, aircon dapat, niat dekau dapat, pahala dapat. Jadi, itulah gambarannya. Patutlah tuan-tuan, niat ni rupa-rupa pakaian kita. Sebutkan awal tu. An-niyatu libasuna nahnu. Niat ni pakaian kita. Okey. Jadi kita jaga pakaian dengan sempurna, niat kita sempurna. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jauhnya beza orang yang berniat dengan orang tak berniat ni. Rugi kalau kita tak niat Ustaz. Baik, sahabat kita Ismail Mat Isa nak bercakap dengan Ustaz ni. Boleh ke Ustaz? Sila. Okey, Assalamualaikum. Sila Cik Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Bagaimana cara untuk mendidik hati supaya beristiqamah agar setiap permulaan kerja kita disertai dengan amalan dengan niat? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas soalan yang diajukan. Macam mana nak istiqomah Ustaz? Kalau solat tu mungkin kita boleh start dengan niat. Tapi kadang-kadang waktu nak memandu tu kita lupa nak start dengan niat. Waktu makan lupa nak start dengan niat. Macam mana nak istiqomah ni Ustaz? Soalan Cik Ismail serampang 2 mata lah. Ya, bukan 3-4. Tidak, 2 mata. Pertama tentang soal didik hati untuk beristiqamah. Kemudian untuk sertakan niat yang salihah tadi.
Yang pertama, Cik Ismail yang dihormati dan rakan-rakan penonton di luar sana yang saya raikan, pertama sekali ialah untuk didik hati supaya beristiqamah. Ini saya mengambil panduan daripada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dengan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita nak didik hati supaya istiqamah, ada 3 langkah kita kena lakukan. Langkah pertama dalam kita nak istiqamah, didik hati supaya jaga hati kita dalam beribadat, yang pertama kita yakin betapa Allah Subhanahu wa taala memandang semua amal kita dengan pandangan yang qat'i. Maknanya kita tahu kita buat amal apa pun Allah tahu. Kita buat ikhlas ke, tak ikhlas ke, kerana orang kerana Allah, Allah tahu. Allah tahu. Jadi orang istiqamah dia kena yakin bahawa Allah pandang segala amalnya. Jadi kalau kita rasa Allah pandang tak amal kita, kita akan jadi orang yang istiqamah dalam diri hati kita. Baik. Yang keduanya ialah dalam kita jadi hati untuk istiqamah ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita sentiasa dalam keadaan seronok nak beramal. Dia ada suatu kecintaan. Ini dalam bahasa mudahnya, dia ada satu keinginan, kemahuan untuk beribadat. Sikit pun tak apa. Sebab kita dalam ibadat ni tuan-tuan, tak tunggu kita buat amal yang besar-besar. Sedekah tak perlu tunggu sampai 100, mula dengan RM1. Kalau tidak 10 sen contohnya. Kita rasa kemahuan tu ada. Ar-raghbah, saya cari perkataan tak jumpa tadi, namanya ar-raghbah, satu kemahuan. Itu cari di hati untuk istiqamah. Yang ketiganya ialah kita sentiasa istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Qayyim, orang yang nak di hati supaya istiqamah, dia akan terus istighfar. Sebab dia tidak nak hatinya bergejolak. Hati keadaan tak tentu arah. Istighfar. Adapun yang cabang kedua tadi ialah macam mana kita nak bina niat yang salihah. Okey. Kena ingat begini. Kita nak setiap amal kita ni tuan-tuan ada harga nilai. Si Allah Azza wa Jalla. Justru dalam apa pun kita punya amal kita, pasanglah niat. Pasang niat ni tak semestinya kita kena lafaz. Sahaja aku bersedekah 100 kerana Allah Ta'ala. Hati kita bercakap, ya Allah, aku buat ibadat kerana-Mu, ya Allah. Cukup. Okey. Itulah jawapan kepada Cik Ismail yang bertanya tadi. Wallahu a'lam. Maknanya pentingnya dalam kita melakukan satu amal dengan kita penuh dengan istiqomah dalam amalan tersebut, supaya nilainya lebih tinggi yang akan diberikan oleh Allah SWT. Baik, tadi Ustaz sebut tentang lafaz, Ustaz. Adakah niat ni kena lafaz ataupun tak perlu lafaz, cukup dalam hati? Selepas ini kita berehat seketika para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا Sahaja aku tengok tanya Ustaz kerana Allah SWT. Ustaz, kena niat ke nak tengok tanyalah Ustaz ni baru dapat pahala? Silakan Ustaz. Okey. Saya pun pertama lah dengar daripada Aiman. Saja aku niat tengok Ustaz kan Allah Ta'ala baik. Tuan-tuan, dia begini, ya. Ikut beberapa pandangan utama daripada kalangan para salafun as-salah, terutama daripada kalangan al-fuqaha sendiri, menyatakan bahawa an-niyata mahalluha al-qalb. Akthar fuqaha, maknanya kalangan fuqaha kita, Imam Hanbali, Hanafi, Maliki, termasuk Syafi'i, kita menyatakan bahawa an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu berada dalam jantung hati. Baik. Ada pandangan ulama menyatakan memanglah bukan jantung hati, tapi daripada perkataan, iaitu lafzul niyati, lafaz niat. Ada yang kata mahallu ad-dimagh, dalam otak kepala. Ad-dimagh ini kepala. Baik. Yang pentingnya ialah secara mudahnya kita dapati bahawa yang paling tepat dari sudut pandangan para ulama kita masuk fuqaha kita ialah niat itu dalam hati.
Berdasar kepada ayat Al-Quran, contohnya Allah sebut dalam ayat berbunyi lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka hati tapi tak berfikir tentangnya. Dekat dengan soal niat. Dalam ayat lain contohnya, wa ja'alna ala qulubihim akinnah an yafqahuhu. Ini semua ayat tentang persoalan niat dalam hati. Baik. Yang keduanya ialah, apakah tidak boleh Ustaz saya nak berlafaz? Ya, saya berlafaz. Contoh dalam solat saya pun saya lafaz nawaitu apa ni solat kan, apa ni arba'at takbir kana ta'ala kan, buat rakaat kan sekian empat rakaat kana ta'ala. Saya nak nyatakan kepada kita, tidak ada masalah. Yang penting adalah niat dalam hati, tetapi yang kita sebut itu lafzun niat. Yang kita sebut lafaz niat sebenarnya, aku semayang zuhur 4 rakaat sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Itu namanya lafzun niat. Lafaz niat yang kita sertakan dengan niat yang kita ada dalam hati. Kita nak solat zuhur, contoh 4 rakaat. Dan kita niatlah sekarang waktu zuhur. Bukan asar, bukan maghrib, bukan subuh. Arti dengan niat dalam hati dah cukup madai kita nak solat zuhur pada jamnya. Kita lafaz. Itu namanya lafzun niat. Pada setengah ulama sebut, tidak salah kita nak musytarakkan. Kita nak musytarak mana kita nak gabungkan. Sebab apa? Sebab dalam konteks ibadah haji sebagai kata para ulama dalam pandangan setengah mereka, tercukup dalam kita berlafaz niat haji. Ya? Kita boleh niat dalam hati, aku nak haramkan, dan kita sebut bersama nawaitul umrata contohnya ataupun nawaitul hajj kerana Allah Taala, supaya kita lebih meyakini, lebih tayakun, lebih meyakini matlamat kita itu betul nak buat umrah ke haji kerana Allah Ta'ala. Jadi lafaz itu untuk meyakinkan lagi. Jadi dalam hal ini tak boleh kita nak berbalah, bertengkar sampai tahap kita seolah-olahnya menolak orang yang berlafaz, tolak orang yang tak berlafaz, sampai tahap kita orang kata berselisih faham sehingga masa muka. Saya rasa bukan itu caranya. Kita berhakikat sebab niat ini semua di dalam hati pada asalnya. Niat nak makan, niat nak minum, niat nak solat, niat berbeli hati. Ya, niat nak keluar rumah pun sebenarnya ada kita sebut saja aku nak keluar rumah pagi pukul 6 saya kerana Allah Ta'ala nak pergi ke program Tan Ustaz contohnya. Tapi kita niat dah malam pukul 5 kalau Ustaz Daiman daripada Bukit Badung nak sampai ke TV3 ni paling tidak sejam. Betul lah? Betul, Ustaz. Saya tahu. Jadi niat tu dah malam dah pasal niat untuk datang ke sini contohnya. Jadi soalnya sekarang ialah pada asasnya memang an-niyatu mahallu al-qalb, tempatnya di dalam hati. Okey. Wallahualam. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut satu perkataan tadi iaitu gabung niat Ustaz. Baik, kita nak tanya soalan tentang gabung niat sebab yalah takkan sekejap lagi nak masak nak niat lagi, sekejap lagi nak bawa motor nak niat lagi, ya sekejap lagi nak siram pokok pun nak niat lagi Ustaz. Jadi sahabat kita nak tanya satu soalan bersama dengan Rahimah Saud. Bolehkah kita mempakejkan niat untuk sehari? Saya masukkan niat apa kita nak buat hari itu kerana Allah sahaja. Macam mana tu Ustaz? Package sekali. Ada. Ini soalan yang agak apa ni penting jugalah. Ya Ustaz. Kelakar pun tidak ya. Tapi Puan Rahimah betul soalan tu untuk umum. Bagaimana kita nak package niat sehari untuk maksud buat apa saya pergi Allah Taala. Jangan sampai tahap apa ni package sebanyak zuhur, asar, maghrib lah ya. Kalau dah packagekan niat asar, zuhur, maghrib, isyak tu nampak melampau sangat. Tapi bagi saya dalam isu ini tak timbul package tak package. Yang penting ialah dalam soal ibadat kita secara yang adat. Bukan ibadat yang sifat ibadat tapi adat. Makan, minum, kita baca buku, kita baca tulisan agama, itu benda-benda yang kita lakukan. Mungkin belah pagi ni kita makan, breakfast kan. Kejap lagi makan pukul 10, kemudian kita nak itu. Soalnya sekarang ialah saya pun payah nak jawab, nak package niat macam mana. Ya, sahaja aku nak buat kerja ini kerana Allah Ta'ala secara keseluruhan ke? Saya fikir tidak timbul isu package berniat ataupun niat berpackage. Yang penting adalah ketika kita buat satu kerja, niat kerana Allah Ta'ala. Aku masak jam 10 ini untuk anak aku makan melukus sekolah kerana Allah Ta'ala. Aku masak jam 7 pagi untuk suami makan kerana Allah Ta'ala. Jadi dengan hati kita bercakap, setiap amal kita mulakan dengan niat. Sebab Nabi pun sebut, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal bermula niat. Jadi saya rasa tak timbullah package itu. Yang package-nya package melancong boleh berpackage. Package nak balik kampung boleh package-nya. Tapi bab niat ni kita terbuka
Jangan sampai tak kita meletakkan package yang sebegitu rupa. Ini saya kata bukanlah kesalahan. Terutama dalam bab ibadat wajib janganlah. Package sembahyang aku nak 5 waktu ini, package semua. Tak betul lah. Ya. Mesti setiap waktu kena ada ni niatnya. Zuhur, asar, isyak, maghrib, subuh dan seumpama. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Okey Ustaz, ini dia kalau kita sebut tentang apa saja kita buat semua nak package Ustaz ya. Tapi apa-apa pun Dunia apa package yang sekarang ni. Dunia package sekarang. Package melancong sekali. Melancong sekali. Baik Ustaz, sahabat kita nak tanya satu soalan. Boleh kita raikan pemanggil kita Ustaz? Silakan. Kita bersama dengan Tuan Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Roslan Muhammad. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni ialah niat tu betul lah, nawaitu kita tu nak ke situ nak ke sini. Tapi apabila ada pula halangan dan rintangannya, yang dinawaitu tu lain pula yang jadinya. Lain yang niat lain yang jadinya Ustaz. Jadi bagaimana kedudukan niat ni? Kadang-kadang kita ni ialah nak benda tu yang semua nak yang baik-baik jadinya. Tapi ada benda yang kadang-kadang tu tak begitu kita niatkan, yang itu yang menjadinya. Jadi boleh Ustaz jelaskan perkara ni, macam mana keadaan kedudukan kita ni? Sama ada kita ni tersilap ke niat ke macam mana ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat lain jadi lain Ustaz. Macam mana tu? Dia begini Syekh Omar, saya pun nak jawab detail payah tu. Dia begini, satu di antara benda yang pasti dan mesti kita lakukan ialah kita fokus. Ya. Kalau kita niat contohnya untuk bersedekah, berderma, ya, mungkin lain jadi kerana tiba-tiba mungkin datang pasal riak contohnya. Itu mungkin fokusnya. Nak derma dah, niatnya memang nak derma ke tabung banjir ini contohnya dengan nilai 100 contohnya. Ya. Kan Allah Ta'ala cantik, tapi masa nak beritu ada pula 3-4 orang depan kita. Mari perasaan tunjuk sikit. Ini 100 bukan 10 ni. Kita buka tu slow motion. Buka perlahan. Sebab depan 3-4 orang. Tabung pun jauh, kita pun ambil tu duit tu dah berjalan dah. Maka niat kita yang awal tadi elok dah kerana Allah. Tapi bila datang pula tunjuk kita lebih, niat kita dah berubah jadi riak pula dah. Jadi semua itu balik kepada fokus hati kita lah. Kalau hati kita hati yang kuat, bersih, tenang, ada kekuatan, orang satu orang depan kita ke, siapa tengok pun, aku tak peduli. Sebab aku kerana Allah. Orang tengok tak tengok sebab orang puji. 100 kau, aku 10. Orang kata macam mana? Tapi kita kan Allah. Jadi soalnya sekarang, nawaitu kita yang tahu. Allah tahu. Sebab Allah itu sifatnya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu rahsia dalaman kita yang terang, yang tersembunyi. Itu kena faham. Sebab Allah tidak pernah lupa untuk melihat hati kita, amal kita. Itu yang pertama. Mungkin kerana waktu berubah kerana contoh tiba-tiba ada orang tengok. Ada orang tengok. Ya, mula-mula sembahyang sunat seorang-seorang okeylah. Ya, duha dalam masjid singgah kan. Tapi nampak macam ada orang belakang, lama sikit. Contohnya. Jadi panjang sikit, orang tengok, lama kau ni baca surah Baqarah contohnya. Jadi kita dah berubah. Jadi kita tak ada apalah, la syai'. Baik. Adapun yang kedua mungkin waktu soalan Cik Omar tadi ialah kerana kita dalam nawaitu kita tadi sebenarnya bukan apa. Bagi saya ialah dia begini, saya pun susah nak jawab tapi begini. Dia kira kita niat kita ini sebenarnya tuan-tuan, dia penting juga kadang-kadang berlafaz. Ya? So lafaz itu dalam maksud kita nak meyakinkan betapa amal kita kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita lafaz dengan hati tulus mulus disertakan bersama, mungkin terjagalah niat kita kalau kita wallahu alam. Itulah sekadar saya rasa jawapan tentang soalan Cik Omar tadi. Soalan Cik Omar ni kadang-kadang mencengkam juga. Baik Ustaz, tadi yang kita dengar soalan pada Encik Omar tadi Ustaz yang mana kalau kita boleh lihat adakah kalau orang tu Ustaz dia dah niat dah nak pergi umrah katakan Ustaz tapi mungkin disebabkan faktor kesihatan dan sebagainya kita stop dulu sementara, terpaksa tak pergi. Tapi tak buat lagi umrah Ustaz, dah dapat pahala ke belum tu lepas ni? Okey, boleh Ustaz sebab cantik. kita niat dah baik dah tu tapi terhalang seketika, adakah dapat pahala ke tidak? Selepas ini kita akan jawab. Dan para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam pengajian hadis, iaitu berkaitan dengan amal dengan niat. Malam tadi dah niat dah nak pergi sembahyang jemaah dekat masjid, tapi tuk-tuk pagi ni Ustaz sakit perut. Allah nak pergi ke masjid terhalang. Tapi bagaimana ni? Tak buat amal lagi, dapat pahala ke tidak Ustaz? Silakan. Subhanallahil azim, tuan-tuan, kita kena faham dan yakin Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalimi hamba-Nya. Allah sentiasa suluh kita dengan satu suluhan yang tajam. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tajam suluhan kepada kita. Niat kita Allah tahu, baik dan buruk. Allah tahu matlamat kita baik dan buruk. Dalam hal ini kata kita, kalau tengok dalam satu hadis yang jelas daripada Bukhari Muslim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda bahawa innallaha katabal hasanati wasayyiati. Allah mencatat dosa dan pahala kepada kita. Itu kenyataan. Allah catat dosa, pahala. Dosa bila kita buat dosa, buat maksiat, dosa. Allah catat pahala, kita buat kebaikan, pahala. Itu kenyataan. Nabi terangkan, Nabi kata apa? Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Tengok, siapa yang bercita-cita nak buat benda baik ni, contoh tadilah nak pergi subuh berjemaah paginya pukul 3-4 tadi sakit perut macam pengalaman tadi. Maka belajar banyak sangat. Pengalaman lah tu, terhalang lah kan, sakit perut memanjang pula tu. Kata Nabi, dia dah berniat nak buat baik, maka kata Nabi SAW, Allah akan catat baginya hasanatan kamilah, dengan kebaikan yang sempurna. Tak buat lagi? Niat dia, niatkan. Niat semalam pergi masjid, subuh, Allah catat hasanah kamilah. Sebab dia ada hamma, keinginan. Kata Nabi SAW, fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Dan pergi sungguh, subuh jam 6 tu, dia dah ke masjid. Allah catat lagi pahalanya, kata Nabi, daripada 10 sehingga 700 dha'fin. 10 ganjaran hingga 7 kali ganda. Yang berniat tu dapat dah. Memang pergi sungguh pagi tu, sampai ke masjid, Allah catatkan 10 ganjaran hingga 700 ganda je pahala. Bertambah kan? Kata Nabi, orang tu macam mana keadaannya? Wa man hamma. Jadi cerita kita dijelaslah. Tiba-tiba dia tak boleh pergi. Niat dah nak pergi tapi tak pergi. Kata Nabi SAW, orang tadi kata Allah Azza wa Jalla, Allah tidak gugurkan dia punya pahala. Hasanah tadi tak gugur kerana faktor dia terhalang. Sebab niatnya ada. Jadi jawapannya ialah, apa niat kita yang baik tadi, Allah catat pahala. Kalau kita pergi pada masa sembahyang subuh tadi, tambah pahala. Tetapi kalau tak pergi kerana faktor sakit tadi, tak gugur pahala kita, masih tercatat sampai ke mati. Maknanya tak jadikan kita gugur pahala. Itu bagi orang niat yang baik. Kita nak cerita sambung sikit sebab hadis penting. Ada orang yang kadang-kadang niat apa? Wa man hamma bi sayyi'atin. Dia bercita nak buat yang tidak baiklah, buat dosa ni. Dan keadaan macam mana? Dia ni, aku ni nak pergi rompak rumah orang ni contohnya. Ada peluang nak pergi. Tetapi dia dalam keadaan nak pergi kepada maksiat tadi, tiba terhalang, terinsaf hatinya, dosa ni. Allah beri pahala tu. Sebab niatnya memang tak betul kan. Detik hati kata, dosa ni. Dapat dosa Ustaz? Dia kata dosa ni terhalang, tak pergi kan. Dapat pahala tu. Sebab terhalang kerana dia faham bahawa ini sedosa. Tak pergi dia. Padahal dah ada kan nak pergi. Allah bagi pahala sebab hati berubah kepada kebaikan. Dan Nabi sebut, kalau dia
Pergi sungguh, niat nak pergi 24 orang. Pergi sungguh. Allah catat satu dosa. Allah tak catat dosa berganda. Bermakna Allah Maha Adil. Kepada orang yang buat baik, yang buat maksiat pun Allah adil. Jadi yang kebaikan tadi teruskanlah. Patutnya kita teruskan kebaikan kita. Dah kita buat lagi bertambah kebaikan. Wallahu a'lam. Maknanya Ustaz, untunglah macam tu Ustaz. Apa saja kita nak buat, kita mulakan dengan niat. Dapat dah satu. Satu dalam agama ni, menurut kata-kata menarik daripada Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Dia kata hayatul mu'min falaha rabahun. Orang mukmin kata Imam Qurtubi semua tak ada, semua untung. Orang mukmin tak pernah rugi. Niat baik dapat untung, buat baik dapat pahala. Hatta niat nak buat niat nak tinggal maksiat pun dapat pahala. Aku tak nak buat maksiat, dapat pahala. Jadi bermakna orang mukmin kata Imam Qurtubi falaha rabahun, ribahun, dapat untung yang berpanjangan. Itulah nilai seorang yang mukmin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. So, orang mukmin ni untung je manjang Ustaz. Betul. Kan? Tapi Ustaz, apa yang kita buat ini semuanya kebaikan, semuanya diredai Allah SWT. Tapi sahabat kita ni dia ada kekeliruan sikit Ustaz. Dia nak tanya Mazni Hasan, niat yang baik ada kalanya mendapat redha Allah. Ada juga niat yang baik itu mendapat murka Allah. Soalan saya, apakah batas-batas kebaikan yang boleh dilakukan bagi menolong non-Muslim, dan dalam perkara bagaimanakah tegahan itu ditekankan? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, yang pertama sekali Puan Mazni, kalau saya tengok soalan ini ada dua benda tu. Pertama, niat yang baik untuk buat kebaikan, redha Allah pasti. Kita dah sebutkan tadi. Kita ada hamma kemauan untuk buat baik, fahasanah dapat kebaikan. Buat kebaikan dapat ganjaran sampai 7 kali ganda. Itu hadis Imam Al-Bukhari Muslim tadi, jelas. Kadang-kadang dia kata apa? Ada yang baik dapat murka Allah Azza wa Jalla. Saya rasa dalam hal ini, kalau niat yang baik itu dapat murka kerana silap kita juga. Kita boleh ambil apa yang Cik Omar sebutkan tadi. Niat dah baik, tiba-tiba berubah kepada keburukan sebab kita cari pasal. Nak derma, tiba-tiba riak. Nak derma, tiba-tiba datang riak kepada kita. Jadi itulah murka Allah Azza wa Jalla. Niat yang baik tetapi murka Allah datang kerana kita cari pasal. Bukan Allah nak kemurka. Allah beri murka kerana kita cari pasal. Baik. Namun begitu bagi saya, dalam batas kebaikan yang kita lakukan ini, kadang-kadang kita nak tolong orang non-Muslim. Dalam perkara-perkara yang diboleh agama. Dalam hubungan nilai kemanusiaan, tidak salah. Kita niat, katalah kawan kita ni non-Muslim. Mangsa banjir Ustaz. Ialah mangsa banjir, non-Muslim, rumah yang tenggelam banjir, lumpur sampai 3 kaki contohnya. Rumahnya hilang, segala-gala perabot hilang, kita datang membantu. Atas nilai kemanusiaan, itu sepatutnya kita perlu sumbangkan. Tak kira dia Muslim, tak Muslim, kena sumbang. Sebab nilai kemanusiaan. Sebab dalam Islam tuan-tuan, satu agama yang meletak nilai manusia tinggi. Sebab Nabi sebut, "Man yassara ala mu'sirin." Siapa yang boleh tolong orang dalam kepayahan. Nabi tak kata orang Muslim kepayahan, Nabi kata siapa dalam kepayahan. Maknanya kalau dia hatta apa agama sekalipun, bukan Islam, dalam kepayahan, kita tolong dia. RM ke, makan, minum ke, atas dia penempatan ke, silakan. Sebab ini suatu perkara yang baik. Cuma dalam hubungan ini, mungkin benda yang tidak boleh kita amalkan dan kita tidak boleh jadikan sebagai satu amalan yang mulia kita, kalau bersifat tentang unsur-unsur keagamaan. Menolong dalam menegakkan benda-benda keagamaan. Misal kata dalam contoh yang mudahnya, kerana kita nak menyiapkan satu bangunan untuk mereka buat sembahan tertentu contohnya. Perayaan agama. Perayaan agama. Itu tidak boleh lah. So itu namanya menegak agama. Tapi kalaulah dari sudut katalah mereka banjir kawasan ibadat mereka. Banjir. Katalah kita sebut sebenarnya kan. Kawasan ibadat mereka ada banjir. Lumpur. Kita datang untuk bersihkan suasana, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak tegakkan balik benda yang dah tumbang, sembah mereka dah tumbang katakan, kita pun tolong pakukan balik, tolong okey balik contohnya. Begitu contoh, tak boleh lah. Itu kerja mereka, patut mereka yang buat. Tapi kalau kita sekadar untuk, kan lumpur dah banyak di kawasan mereka, walaupun tempat mereka sembah, sekadar itu tak ada masalah. Nak lumpur kita nak hilangkan, nak bersihkan apa yang lantai-lantai, tak ada masalah. Tapi yang tak boleh ialah benda tumbang, sembah mereka kita pun tolong letak balik,
Dan imam pun datang bawa tukul untuk apa? Tegakkan balik. Itu tidak boleh. Dan niat itu pun tidak dikira sebagai niat yang saleh. Dan itu membantu ke arah untuk menegakkan agama. Ya. Bukan nilai kemanusiaan. Baik, maknanya itu bezanya di antara benda akhlak, kita kena cermat. Sebab kita dalam agama ni tetap kita pertahankan kedudukan akidah kita. Ya. Sebab kita boleh menegakkan agama orang lain. Agama kita tegakkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Ini satu soalan yang cukup menarik pada sahabat kita ni daripada Siti Nurbayah. Adakah amalan atau suatu kerja yang dilakukan niat kerana Allah SWT dan bukan secara terpaksa akan diberi balasan dengan hadir rasa satu kesenangan dan ketenangan dalam hati apabila melakukan amalan atau kerja itu walaupun diri kita rasa penat. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Macam kalau kita tengok Ustaz baru-baru ni banjir, kalau kita pergi di Karak dan di Bentong, kawan-kawan kita rumah tenggelam Ustaz Allahu Akbar Ustaz, memang penat. Sebab apa? Kita nak kaut dengan dia punya lumpur dan sebagainya Ustaz. Tapi Ustaz, bila dengar tentang bagaimana niat ini, ganjaran yang Allah berikan dan sebagainya Ustaz, adakah bila mana kita ada niat untuk melakukan kebaikan Ustaz, kita akan dapat hadiah, kesenangan dan juga ketenangan dalam hati Ustaz? Dia begini Puan Nurbayah, sesuatu kita yang kita lakukan dalam konteks apapun amalan, ibadat pastilah, hatta dalam amalan kemanusiaan. Contohnya kita tolong orang yang banjir, rumah mereka dia, itu dia namanya amalan kemanusiaan. Itu keinsanan. Kita niat saja untuk bantu dah dapat pahala dah. Keletihan kita dalam kita beramal, lagilah pahala makin banyak. Sebab apa? Kita sanggup habiskan masa, tenaga, waktu dan apa kita milik kerana untuk bantu orang. Niat kita dah ada, kemudian kita buat, pastilah semua itu akan mendapatkan ganjaran besar. Sebab itulah saya menarik perhatian saya daripada apa yang diungkapkan oleh satu kitab yang saya baca dalam bahasa Melayu lah, Mustafa Abdul Rahman, kitab Adi Baul. Dia kata apa? Dia kata walaupun amal tu amal bersifat adat, tapi kerana benda tu maksudnya baik dan kesungguhan, niatnya betul, kita pula istiqamah dan beramal, itu pahala menanti. Jadi kalau siapa-siapa macam Daim sebut tadi, yang boleh tolong orang sampai begitu rupa dengan masa tenaga, subhanallah azilah, niat nak tolong dah ada satu pahala. Buat apa dia nak buat pula satu lagi rezeki pahala. Jadi bagi saya jawapan yang mudah ialah itu satu perkara kita kena pertahankan dalam kehidupan beragama kita. Sebab kata Ustaz tadi, niat tu dia ada kaitannya dengan hati dan juga keikhlasan kita Ustaz. Betul. Sebab itulah dalam hal ini bila Harimah sebut, saya nak sebut sekali lagi. Ini pandangan dibawakan oleh seorang tokoh besar juga, Syekh Muhammad Al-Uthaymin, seorang tokoh besar dalam bidang akidah, ya. Dengan kata Syekh Al-Uthaymin, dia kata bahawa dalamnya ada dua perkara. Pertama, niat sebagai al-amil, sebagai orang yang buat kerja. Yang kedua, niat dalam usaha pekerjaan kita. Contohnya, kita sebagai al-amil macam mana? Kita pasang niat untuk buat kebaikan. Pasang niat kita. Kemudian yang kedua ialah kita buat kerja tadi untuk orang ramai dapat pahala. Niat juga tu. Aku buat kerja ni, orang dapat. Contohnya apa dia? Contohnya macam ni lah Iman. Contohnya kita bersihkan kawasan yang nampak macam kotor. Tengok di padang permainan contohnya. Ada tin kosong, ada benda yang tajam, ada duri. Kawasan permainan budak. Budak-budak main suka kat situ. Kita niat kita untuk buat kerja. Niat kan? Dah pahala dah. Kita sampai tahap kita bekerja, kita niat aku bersih ini suasana supaya budak-budak dapat riang gembira bermain. Tak ada benda tajam, tak ada benda yang kotor yang itu. Jadi makna ketika itu niat kita dapat dua tu. Niat kita sebagai amil, niat kita sebagai orang yang tunaikan hak orang lain supaya orang dapat keselamatan. Jangan bermain. Jadi kata Syekh Uthaymin, orang ni sedang membina rezeki pahala yang meluas. Orang senang kerana dia bersihkan tempat, dapat bermain budak-budak dengan riang. Dia yang buat, pahala tu akan terus subur dan subur. Okey, baik Ustaz. Yang penting kita kena sentiasa bercakap dalam hati untuk perkara-perkara kebaikan. Betul. Baik Ustaz, kita dah tamat di TV3 dan para penonton jangan ke mana-mana, kita ada lagi 30 minit di TV9. Kita berhenti dulu setakat ini dan kita bertemu sebentar lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali sekali lagi dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dalam perbincangan pengajian hadis kita pada hari ini berkaitan dengan niat, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, bila mana kita start apa saja dengan niat, dah dapat pahala dah. Jadi sahabat kita ni nak tanya satu soalan, Ustaz. Boleh kita raikan? Kita bersama dengan Aiman Aizuddin. Terkedu saya, nama saya dekat situ, Ustaz. Baik, niat itu adakah letaknya pada hati ataupun kalbun setiap manusia? Seorang yang duduk di dalam masjid kerana niat iktikaf dan duduk dalam masjid kerana berehat adalah sama. Adakah yang membezakan perbuatan itu jadi ibadah adalah niatnya? Iaitu ibadah sunat dan adat dilihat sama perbuatannya. Tetapi yang berbeza pada niat seorang itu. Mohon pencerahan, Ustaz. Maknanya ada dua orang ni, Ustaz, duduk dalam masjid. Dan dua-dua berehat. Tapi bezanya seorang ni niat iktikaf. Baik. Apakah nilai kedua-dua ni, Ustaz? Baik, terima kasih. Soalan yang saya rasa amat wajar untuk ditanya. Sebab dalam bentuk kebiasaan kita kadang-kadang itu yang berlaku. Ada orang kadang-kadang singgah di masjid memang niatnya untuk iktikaf. Walaupun dalam tempoh sejam 2 jam di antara zuhur asar belum asar masuk, dia iktikaf, baca Quran dan seumpamanya. Ada orang mungkin waktu penat letih kerana masjid maklumlah aircon on kadang-kadang dapatlah nikmat aircon tu masuk. Dalam hal ini kita sebut secara mudah bahawa duduk di masjid ini merupakan satu kerja yang terpuji. Terpuji sebab masjid rumah Allah Azza wa Jalla dan khusus masjid untuk tempat kita beribadat. Iktikaf pun ibadat, baca Quran ibadat, zikir ibadat, solat lagi pula ibadat. Baik. Dalam hal tuan-tuan, dua orang ni memang berbeza. Seorang datang masjid untuk iktikaf, seorang datang masjid untuk berehat kerana keletihan. Memang berbeza. Dalam hukum agamanya, kalau dia datang masjid kerana ini iktikaf, dia dapat pahala iktikaf dan pahala ke masjid. 2 pahala lah. Adapun kalau datang dengan tujuan untuk berehat semata-mata, dia ke masjid dapat pahala. Bila masjid lah, kita masjid dapat pahala. Tetapi tidak ada niat baginya untuk beriktikaf. Maka dia mengurangi rezeki pahalanya dengan tidak ada niat iktikaf tadi. Dia dapat hanya datang masjid, pahala. Maka dalam ini kata para ulama, sepatutnya lah kalau kita nak jadikan sebagai satu pahala yang besar, langkah kita ialah dengan kita berniat. Yang keduanya, niat kita untuk dapat iktikaf. Tidak perlu kita lafaz sahaja aku beriktikaf. Walaupun kadang di masjid ada tulis kan. Tulis nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Lafaz itu sekadar untuk ingatkan kita. Erti bermakna untuk dapat niat itu tak perlu kita berlafaz pun. Langkah masuk masjid, dalam hati kita, aku niat untuk iktikaf di masjid ini. Dalam hati? Dah cukup. Dan maknanya orang tadi tidak kerugian langsung. Pahala dia sudah datang masjid dapat, iktikaf dapat. 2 in 1, kata orang Jawa juga. 2 dalam 1. Tapi hamba Allah kedua tadi, dapat rehat sajalah. Iktikaf tadi. Jadi bagi saya yang penting Aiman Aizuddin tadi, kita kena tengok dalam kacamata agama. Sebab itulah seorang manusia akan mencetak kerugian secara begitu rupa kalau dia tak faham nilai ibadat Islam. Dan saya sebut ini pandangan daripada Imam Al-Tabari. Dia kata apa? Seseorang itu boleh ubah adat kepada ibadat dengan cara tertentu. Apa caranya? Mungkin soalan akan masuk kejap lagi. Wallah. Okey, baik, Ustaz. Nampak Ustaz pun dia suspend juga. Baik, kita ada sahabat kita ni nak tanya soalan kepada Ustaz. Boleh kita raikan, Ustaz? Ya, silakan. Baik, kita bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i. Apa khabar, Kak? Sihat? Kak Yat pun letak niat ni, Da'i. Kalau dapat tembus talian, Kak Yat nak tanya 3 soalan. Oi, 3 soalan. Silakan. Ini pasang niat daripada semalam. Boleh saya cakap dengan Ustaz? Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Kita selalu dengar niat yang baik Allah akan permudahkan. Tetapi Ustaz, terkadang niat baik kita ni bila nak buat baik tu, mujahadahnya perlu tinggi, Ustaz. Sebab jalan dia penuh sangat berliku, Ustaz. Betul. Itu soalan pertama, Kak Yat. Dan soalan kedua tentang adab menegur, Ustaz. Kita nak tegur kawan tapi kita bimbang disalah erti. Bolehkah kita niat, Ustaz, apa nak jadilah macam tu, Ustaz. Dan lagi satu soalan, Ustaz. Adakah niat tu sama dengan nazar? Apa beza dia, Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah, Ustaz. Kak Yat kata kalau niat baik ni biasanya banyak je halangan dan cabaran dia, Ustaz. Betul ke, Ustaz?
pertama saya terima. Sebab sesuatu yang baik ini datang daripada hati kita yang tulus mulus. Ada makhluk yang tak suka kepada itu. Ya. Siapa makhluknya? Nafsu kita sendiri. Yang duk lawan kita. Kadang-kadang bukan nafsu kita, syaitan pun tak akan izinkan kita. Niat ke masjid. Niat masjid kan? Baik kan? Niat baik ke masjid, nak pergi subuh. Tapi syaitan goda kita. Tidur dulu. Awal lagi ni. Selimut tebal baru beli semalam. Selena dulu. Kadang-kadang bukan saja setakat syaitan. Kita perasaan kita pun. Aku ni letih lah rasa pula. Tiba-tiba letih. Tiba-tiba penat. Jadi maknanya, mujahadah tu perlu. Cakap ayat sebut tadi, mujahadah kena kuat. Sebab tu mujahadah tu apa makna mujahadah ni? Mujahadah ni kita berjuang melawan 3 perkara. Pertama, mujahadah melawan kita punya dalaman kita, nafsu syahwat kita. Kedua, mujahadah melawan syaitan goda kita. Ketiga lah, mujahadah untuk kita bangun kerana Allah Azza wa Jalla. Mujahadah juga tu, buat. Aku tak boleh buat sikit, buat banyak. Maksudnya, tak buat banyak pun sikit tak apalah. Ya? Betul. Itu dia. Nak derma. Aku tak beli RM1, nak bagi 10 sen. Okey dah. Tapi mujahadah kena ada. Memang niat yang baik ada halangan. Kalau tak ada halangan, relaxlah kita ni. Tak ada masalah lah. Sebab itulah benda baik ini akan datang gangguan dalam kehidupan kita. Nabi sebut dalam Nabi sebut al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang beriman ada 5 ujian. Ujian musuh pertama orang kafir. Yang kedua orang munafik benci pada kita. Ketiga orang mukmin dengki pada kita. Keempat ialah nafsu kita. Kelima syaitan. Ini 5 musuh kita. Baik. Tentang adab menegur tadi. Tengok kawan kita something wrong dalam hidupnya. Sikap, watak, sifat yang tidak elok. Suka kata-kata ke orang. Contohnya suka mencarut maki hamun. Banyaklah kan kekurangan. Kita pun niat nak menegur dia. Kadang-kadang kita tegur cara baik, dia pula maki hamun kita. Kau niat tunjuk alim lah Kak Yat, contohnya. Kau pun siapa? Aku kenal kau. Ya. Tak payahlah nak bermuka-muka kan. Kadang-kadang niat kita baik diterjemah dengan pulangan yang tidak baik. Kata-kata pula. Kita berkata, apa jadi-jadilah. Kita pun nak marah juga kan. Apa jadi-jadilah, kamu jadi hantu raya ke jadilah. Yang penting tuan-tuan, dalam agama ini kita berusaha. Natijah kepada semua itu Allah yang berkuasa. Saya usaha untuk didik Aiman contoh. Aiman dah something lah. Saya didik, saya sebut, mengajar. Alhamdulillah, Ustaz. Aiman tak peduli. Bahkan dia maki balik saya. Ustaz, jangan sibuk saya Ustaz. Ustaz punya cara apa tak asal lagi. Saya usaha dia. Soal Aiman terima tak terima, itu soal Aiman dengan Tuhan lah. Berubah tu lah. Allah Maha Kaya. Kita usaha, ya. Maka Kayat yang bertanya, bakar kepada lain, usaha kita berterusan. Tak boleh usaha secara fizikal, usaha melalui doa. Ya Allah, berikan kawanku iman yang kental, berubah hatinya. Itu dia. Niat kita salihah, niat kita baik, Allah dah terima dah. Baik. Yang ketiga ialah niat ataupun nazar. Dia begini. Niat ni tuan-tuan, nazar dia lain, niat yang lain. Niat ni sesuatu amalan kita nak buat dalam kerangka yang sesegera. Sesegera. Niat nak sembahyang duha, niat nak berpuasa. Niat yang kita buat dalam bentuk sesegera. Mungkin juga yang akan datang, niat ke Mekah bulan Ogos akan datang contohnya. Baik. Kita pasang niat dengan kemauan. Apa nazar? Ialah kita berniat untuk laksan satu benda yang kita kena buat. Itu nazar. Cuma kalau saya boleh sebutlah, niat masuk dalam nazar dan nazar kena ada niat. Sebab contohnya, kalau kita bernazar, aku dapat kenaikan pangkat bulan Januari ini, aku nak sembelih kambing 1 ekor jamu keluarga atau 3 ekor jamu rakan taulan. Nazar kan? Tapi mula dengan niat. Macam mana nazar tanpa niat? Mesti kita bernazar dengan niat. Aku kalau dapat ke pangkat bulan ini, insya-Allah rezekinya ada, nak tumbang kambing 3 ekor jamu kawan teman taulan jiran tangga. Jadi niat nazar dengan niat. Jadi niat ini muqaddimah kepada nazar. Dan kadang-kadang niat bukan nazar. Niat bukan sebenarnya nazar. Niat kita sembahyang zuhur 4 rakaat, bukan nazar. Jadi maknanya dua berbeza tapi ada kemasukan dalam satu keadaan. Nak bernazar kena niat. Tapi niat bukan nazar selama-lamanya. Niat satu yang biasa. Wallahu alam. Okey Ustaz. Kadang-kadang orang datang dekat kita buat baik,
kau ni buat baik ni ada niat ni. Cuba kau cakap elok-elok. Okey Ustaz. Jadi sahabat kita ni dia nak tanya satu soalan berkaitan dengan niat, bukan niat dia, tapi niat orang Ustaz. Tapi gitu? kita berehat seketika, boleh Ustaz? Baik para penonton, lepas ini kita akan bicarakan tentang hal itu. Kita berehat seketika, kembali Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda semua bersama dengan kita pada hari ini. Kadang-kadang kita syak dan curiga Ustaz. Orang datang kepada kita, ni mesti ada niat ni baik, ada makna ni. Jadi sahabat kita dia nak tanya satu soalan Ustaz, Intan Zurina. Ustaz, di dalam kita membetulkan niat kita sebelum beramal, kadang-kala kita tidak dapat lari dari mempertikaikan niat orang lain pula. Soalan saya, bagaimanakah mahu mendidik hati kita supaya sentiasa husnuzon dengan niat orang lain dalam segala segi, terutamanya amal mereka. Terima kasih atas pencerahan. Ni tadi kita cerita pasal niat kita Ustaz, dia cerita pasal niat orang lain pula. Baik, Puan Intan Zurina dan rakan penonton semua ya. Pertama sekali saya ingat kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Dia sebut bahawa kita dalam hidup ini, kita tidak akan dapat membaca isi hati orang lain. Ya. Apapun keadaan situasi tak dapat baca. Saya tak boleh baca apa isi hati Aiman dalam situasi apa, niat nak ke mana, nak buat apa. Kita hanya melihat dalam kacamata kehidupan kita semata-mata. Itu hakikatnya. Baik. Kalau sampai tahap kita sudah masuk dalam hati orang, kemudian pertikai pula niat kita, niat orang, ini saya rasa satu ancaman yang boleh merosakkan iman kita. Yeah. Contohnya, kalau orang kita nak derma kepada tabung orang-orang banjir contohnya. Disebut, aku derma. Kita pun sebut, kau tak payah derma lah, kau ni bukan niat ikhlas pun derma. Apa hal kita? Betul. Kita tak akan tahu selama-lamanya macam mana. Kalau dia buat satu amalan, riak contohnya. Dia buat amalan, sedekah derma riak. Itu soal dia dengan Tuhan. Bukan kita sebagai penghukum. Betul. Itu dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dia dengan Tuhan. Jadi dosa dia ada tanggung. Kita sepatutnya kita husnuzan. Jadi bagi saya melatih husnuzan satu keperluan yang besar supaya kita selamat hati daripada cercaan, celaan dan kerosakan. Saya ingat satu Nabi SAW, satu ketika Nabi 3 hari nak meninggal dunia. Riwayat daripada Imam Muslim sebut Nabi ajar sahabat, kamu dalam hidup ini kena tuhsinu adh-dhanna billah. Kamu kena baik sangka dengan Tuhan. Walaupun dengan Tuhan, tapi dalam maksud yang lain, Nabi SAW ajar kita supaya hidup dengan baik sangka. Sebab dalam hidup tuan-tuan, kalau ada buruk sangka dengan orang sekalipun, dengan Allah, patah lagi, dengan Allah sekalipun, dia akan memusnahkan. Kalau saya buruk sangka dengan Daik Aiman, akhirnya hubungan tidak akan elok kita berdua. Ya. Hubungan akan putus, bahkan mungkin terencap banyak perkara. Sebab apa? Asyik buruk sangka saja. Mana Daik Aiman akan terima saya sebagai kawan? Ustaz ni asyik-asyik buruk sangka. Saya buat baik pun katanya tak baik. Sederma pun kata ikhlas. Pasti Aiman tidak akan suka dengan saya. Tapi kalau saya sangka baik dengan Aiman, kalau pada Aiman mungkin ada benda tak elok, tapi sebaik sangka, satu hari Aiman akan berubah. Tak ada orang pada aku buruk pun. Aku yang silap. Jadi dengan itu, Intan Zurina, kita kena ada niat yang baik dengan orang. Susah insya-Allah kita punya amal pun terbaik, orang pun terbaik sama insya-Allah. Kalau pun dia tak baik, sekarang dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Wallahualam. Bersangka baiklah dengan manusia. Siapalah kita nak menentukan kebaikan dan keburukan orang lain. Dia begini, kata para ulama, sangkaan buruk ini adalah buka pintu kepada perpecahan. Kemusnahan dan segala bentuk kemusnahan kerana buruk sangka. Dia tak payah pergi jauh. Buruk sangka dengan suami je. Ya. Suami balik rumah lewat sikit. Abang ni ada problem apa ni? Ya. Cukup dah tu jadi hubungan dah renggang. Tapi kalau suka baik, insya-Allah selamat sejahtera insya-Allah. Contoh Ustaz anak pun sama. Kalau Abang Long lewat sikit, Abang Long ni ada masalah apa ni balik lewat manjang ni. Abang Long tak sukalah ya kepada kita sebagai ayah, wallahualam. Tapi si isteri di rumah tu Ustaz, dia tengah siapkan sarapan, siapkan roti canai atas meja dengan air Nescafe Ustaz dekat atas meja. Jadi Ustaz, ada soalan berkaitan dengan makanan ni juga Ustaz. Pula, ya? Adib Aizuddin je nak tanya, perbuatan makan,
minum dan tidur merupakan tabiat keperluan setiap manusia. Tetapi jika kita niatkan untuk memelihara tubuh badan agar dapat meneruskan amal soleh kepada Allah SWT, adakah akan mendapat ganjaran pahala serta kekuatan dalam beramal? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey Ustaz. Sebab apa makan minum pun semua ni kan memang semua orang buat Ustaz. Tapi macam mana kita nak mengangkat daripada satu perkara adat ini menjadi sebuah ibadat? Baik, terima kasih. Dalam Islam ini, rupa-rupa kita kena faham bahawa tidak ada amalan yang tidak berpahala. Buang duri di jalanan, pahala. Apalah nilai buang duri jalanan tu? Tapi Nabi kata itu satu pahala, walaupun imatatul adha, benda tu kecil sangat, pahala. Apalagi solat, sembahyang, puasa dan haji contohnya. Jadi prospek agama ni cukup meluas. Cuma dalam isu ini, soal makan, soal minum, tidur, mandi, ini benda adat. Benda biasa dalam adat kehidupan. Makan pagi, makan tengah hari, mandi pagi, mandi malam, mandi petang. Biasa kan? Dia boleh diangkat ibadat bila dia ada nilai niat yang khalis wajillah. Aku mandi segarkan tubuh untuk sembahyang subuh berjemaah. Aku mandi petang segarkan tubuh untuk dapat pergi masjid berjemaah maghrib contohnya. Aku makan untuk aku kenyang, aku dapat buat ibadat secara lebih konsisten. Dengan cara itu bermakna bahawa niat kita telah merubah kepada satu ibadat. Walaupun makan tidak sama dengan sembahyang maghrib. Walaupun tidur tak sama dengan sembahyang isyak, disuruhnya kefarduannya. Isyak fardu, tidur bukan fardu. Tak tidur pun tak apa, tapi penyakit lah kalau tak tidur tu kan. Mesti tidur juga. Tapi boleh jadi tidur kita ibadat. Sebab apa? Tidur kita jam 10 malam, niat bangun subuh pukul 4, pukul 4 dalam tahajud contohnya. Diangkat darjah kerana kita berniat. Sebab tu kata setengah ulama, saya nak baca di sini sebab saya menulis satu tulisan di sini. Dia kata bahawa niat adalah satu rukun penting dalam ibadat langsung. Al-ibadah hatta soal makan minum sekalipun. Makan minum pun dia sebagai ibadah al-maqsudah. Ibadat langsung. Terfokus. Jadi Saudara Adib Aizuddin, maka amat wajar sekali kita sebagai orang Islam letaklah semua urusan hidup kita, walaupun benda adat, boleh jadi ibadatkan niat kita khalisah. Dan niat kita nak pasang bukan satu bebanan pun. Hanya semata-mata dalam hati berbicara, aku buat kerana Allah Ta'ala. Makan dapat pahala, minum dapat pahala. Hatta kita kenyang makan. Oh, kenyang dapat pahala? Kenyang. Kita kenyang saja, dah minum, kenang semua sekali. Kita kata apa? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Aku dah kenyang, aku dah lapar, dahaga, dah selesai kerana Allah Azza wa Jalla. Rupanya, makan ibadat, kenyang pun satu ibadat. Jadi benda macam tuan-tuan tidak perlu luput daripada ingatan seorang Muslim yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Tapi Ustaz, kadang-kadang niat ni dia boleh berubah-ubah lah. Tapi Ustaz, kita nak menjawab soalan sahabat kita ni. Bilakah masanya untuk berniat dalam perkara-perkara amalan sunat? Bolehkah niat berubah-ubah mengikut situasi dan keadaan yang sebelum dan semasa sesuatu amalan dilakukan? Adakah boleh tuan punya barang niat bersedekah kepada orang yang telah mencuri barang selama beberapa hari setelah barang dicuri? Macam mana Ustaz? Soalannya ni mencabar juga ni. Dua soalan. Silakan Ustaz. Yang pertama ialah bilakah masa untuk berniat? Para ulama kita sepakat dalam isu ini. Kata mereka, waktu niat adalah permulaan ibadat. Seperti kalau kita solat ketika takbiratul ihram, ketika haji ketika masuk pekan ihram. Artinya kita punya niat bermula di awal ibadat. Jadi kita cuba mengekali, kita nak buat satu perkara, pasang niat dulu. Kita nak solat, mesti niat kita di awal, kita takbiratul ihram. Aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Ini zuhur ni sekarang ni contohnya. Aku nak sembahyang asar kerana Allah 4 rakaat contohnya. Jadi para ulama kata waktu niat di permulaan ibadat. Baik. Dalam benda-benda yang sifat wajib, itu kenyataan. Tak boleh kita sembahyang 4 rakaat zuhur tiba-tiba tak niat tengah solat. Itu batal sembahyang kita. Tak boleh macam itu. Kita kena pasang ni awal. Tapi ada ulama yang kata kita tengah makan minum. Tengah minum, dah makan tiba-tiba niat. Kita terpaksa niat lagi. Niat apa? Niat aku makan Allah. Pada masa kita mula tak ada masalah. So benda-benda yang sifat adat biasa, tak ada masalah kita nak pasang niat tengah-tengah kita sedang buat itu. Contohnya. Baik.
Tentang isu Yang tentang kedua ni Ustaz, dia mencuri. dia orang curi barang lah. Macam tu saya ambil Ustaz punya jam. Lepas tu Jangan, saya dapat jangan, duit. tak bagi. Tak boleh Ustaz. Okey. Kemudian bila saya dapat duit Ustaz, saya sedekah semula kepada Ustaz. Macam mana tu Oh, tu Ustaz? ceritanya. Boleh ke? Oh, saya faham masalah. Tapi tak apa. Jadi curi barang, kemudian jual barang, Duit tu dapat dan dia sedekahkan. sedekahkan balik. Itu sedekah yang tidak syarak lah. Macam mana awak mencuri barang, kemudian nilai barang sedekahkan balik. Sebab dalam agama jelas kepada kita betapa al-ghayah la tubarrisul wasilata. Matlamat tidak halangkan cara. Ya. Cara curi, matlamat derma tak boleh jadi. Ya. Rompak bank 1,000. Rompak bank 1,000. Dapat duit, tabung masjid masuk 1,000. Anak yatim bagi 5,000. Kenapa tu? Saya rompak bank tapi niat baik. Nak derma ni kepada Mak Tafiz. Tak boleh ya? Matlamat tidak kacau. Matlamat kena betul, cara kena betul. Tapi lepas saya ambil jam Ustaz tu, saya rasa menyesal. Itu soal lain. Itu soalan Ustaz Itu kena taubat pada Allah SWT. Dan orang yang dicuri barang tadi, contohnya, ada Aiman curi jam saya. Saya pun cek-cek tak dapat jumpa. Akhir saya tahu, Aiman yang curi. Saya pun berkata kepada diri saya, tak apalah, itu mungkin hak Aiman, mungkin dia terpaksa curi kerana sesuatu, saya halalkan. Saya dapat pahala kerana menghalalkan. Aiman pun tak dikira berdosa sebab saya menghalalkannya. Dan Aiman pula jangan anggap itu sebagai satu peluang untuk mencuri kemudian. Sebab Aiman juga kena bertaubat. Tetapi seluruh hukumnya, Aiman tak dosa dah sebab saya halalkan, jadi hak Aiman. Tak apalah, Aiman jual jam dengan harga jam ni paling tidak 10,000. Buat barisan juga 10,000. Okey. Ya, dengan nilai tadi, bermakna saya halalkan Aiman, tak apalah. Okey, baik. Itu dia. Tadi Ustaz ada sebut tentang niat dan juga ikhlas ni ada kaitannya. Betul Ustaz Betul. Jadi sebagai penutup pada hari ini Ustaz, sahabat kita nak tanya satu soalan cukup menarik. Bagaimana untuk menghadirkan sikap ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara jika ada ketika untuk mendapat balasan? Lebih-lebih lagi melibatkan sesama manusia. Ini kerana jika ketika ditimpa suatu masalah, segelintir manusia tidak mengendahkan kepadanya pula. Apa kaitannya Ustaz? Niat dan juga ikhlas ni perlu disertakan ke macam mana Ustaz? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah sebut kepada kita, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ sampai kepada akhir, وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ayat kelima Al-Bayyinah. Dengan jelas Allah sebut, tidak mereka diperintahkan untuk beribadat melainkan keikhlasan. Ibadat dengan niat kepada Allah kita buat diserta keikhlasan. Sebab kalau kita hanya berniat saja, aku derma 100 untuk tabung Mak Tafiz sekian-sekian, 100 kerana Allah. Tetapi keikhlasan tak ada. Saya niat tapi mengharapkan puji-pujilah sikit daripada pihak berkaitan. Bagus tak, RM100, orang RM10 saja. Ketika itu, niat saja niat yang tidak sampai ke tahap kemuncaknya. Niat yang tak sampai ke tahap mana kalau markah 100 dapat 65 lah. Markah 100 dapat 70. Mana 70 bukanlah satu angka yang tinggi pun. Jadi kalau nak keikhlasan 100%, saya niat kemudian ikhlas. Betul-betulkan Allah Azza. Sebab itulah kata ulama, menjiwai keikhlasan itu penting. Macam menjiwai dengan maksud kita ada nilai dalam kehidupan kita dengan hati yang tulus mulus dan yakin kepada Allah Azza wa Jalla betapa ini semua kerana Allah. Allah lebih tahu rahsia hati aku dan segala-galanya. Jadi niat ikhlas kena gandingkan sekali. Letak dalam acuan yang sama. Jangan pisah-pisahkan. Kalau niat saja ikhlas tak ada, niat kita markah. Tadilah kalau 100 dapat 60. Kita nak 100%. Kalau lebih 120%, 20. Lebih lagi kan? Baik. Jadi kesimpulannya, saya kira pada pagi ini tuan-tuan, kita bercakap benda yang bersifat kita punya amal seharian kita. Nabi sebut innamal a'malu binniyati, setiap amalan dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap amal dengan niat. Nabi cuba nak bawa kepada kita suatu contoh hidup yang terbaik. Dengan makna biarlah hidup ini dalam kerangka ilmu agama dan kerana Allah kita hidup. Niat kita pasang, mudah-mudahan semua amal kita akan ada neraca kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey Ustaz, kita dah berada di akhir siaran, mungkin kita nak minta Ustaz untuk mengimamkan doa kita pada hari ini. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima amal kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan berkaitan dengan niat sebentar tadi. Baik, para penonton, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya, Dai Azril sebagai moderator dalam topik perbincangan fiqh persepakatan ulama. Bagi mengupas topik ini, kita bawakan kepada anda panel Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Para penonton, saya Dai Aiman, mohon maaf di atas telanjur kata, terlajak bicara. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.